Sesi kedua kita kembali pada panel pertama kita. Saudara Yang Berhormat Ni Nazmi. Inspan Kuis Unicel. Daripada 56 don yang ada dalam Selangor, daripada don Sungai Tawar N1 sampai ke don Sungai Pelet N56. Kita tengok Menteri Besar dah bertukar, Exco dah dirombak. Rakyat nak tahulah Yang Berhormat. Rakyat nak tahu, apa jaminan bahawa rakyat masih mampu menikmati kemakmuran ekonomi seperti mana yang kita rasai ketika pentadbiran Yang Amat Berhormat Khalil Ibrahim ataupun MES ni, Merayakan Ekonomi Selangor. Adakah ia agenda Yang Amat Berhormat sebelum ini semata-mata dan lalu ditinggalkan oleh Yang Berhormat Azmi Ali sekarang? Silakan komen. Okey, terima kasih. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, kita ada 3 institusi pendidikan. Kita juga ada dasar-dasar merakyatkan ekonomi negeri Selangor. Bagi kita, apa yang ada pada zaman Tan Sri Khalid, macam saya kata, kita tidak menidakkan sumbangan dia. Saya ingat lagi bila Yang Amat Berhormat Azmin Ali angkat sumpah. Dia ditemui oleh wartawan di luar istana, ditanya dan dia kata, yalah kita dia kata saya menghargai ada beberapa pencapaian di bawah Tan Sri Khalid dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita juga perlu memperbaiki kelemahan dan mengangkat perkara-perkara tertentu yang tidak disentuh zaman MB yang lama. Dalam utusan, apa headline dia? Dalam utusan headline dia, Azmin kritik Khalid. Dalam sinar harian, Azmin puji Khalid. Jadi itu terpulanglah, kita nak baca belah yang mana. Tetapi hakikat dia apa? Hakikat dia, dasar Datuk Menteri Besar yang baru ialah kita nak teruskan, termasuk MES. Jadi seperti program-program termasuk bermula daripada, kalau kita sebut anak baru lahir, program Tadika, esok saya ada program Hari Tadika Selangor yang dimulakan oleh Dr. Halimah, dan saya esok akan hadir bersama Datuk Menteri Besar. Kemudian kita ada bantuan untuk sekolah agama rakyat, sekolah Cina, sekolah Tamil. Kita ada juga hadiah anak masuk universiti, dan kemudian insentif perkahwinan belia. Semua itu akan diteruskan. Insentif perkahwinan belia ramailah, mungkin pelajar Unicel berminat. Dan sampailah ke program skim mesra usia emas untuk warga emas. Semua program itu akan diteruskan. Tetapi tentulah dari masa ke semasa kita akan tengok keadaan kewangan negeri. Ada perkara tertentu mungkin boleh kita tambah. Ada perkara tertentu juga setengah dasar ini kita bagi secara umum. Tetapi kalau kita tengok lebih strategik untuk diberikan kepada golongan yang targeted, yang memerlukan, maka kita kena tengok keadaan tersebut. Macam mana saya ucapkan dalam ucapan perasmian saya pagi tadi, Yang Amat Berhormat sendiri selain daripada menyebut tentang dasar-dasar MES tersebut seperti hadiah anak masuk universiti, dan juga yang daripada ini malah program daripada zaman kerajaan BN lagi, iaitu program beasiswa, tabung beasiswa negeri Selangor, yang itu semua diteruskan. Kita juga pada masa yang sama dalam belanjawan tahun ini kita akan umumkan sebanyak 22 juta ringgit dalam bentuk beasiswa untuk pelajar-pelajar Unicel, dan juga bantuan sara hidup untuk pelajar di Unicel, khusus di Unicel, akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Jadi bagi saya tidak ada masalah untuk kita teruskan dasar-dasar yang memberi manfaat dan faedah kepada rakyat. Tan Sri Khalid, pencapaian dia apa? Pencapaian dia daripada segi pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Dia dapat merangka dulu dasar merakyatkan ekonomi negeri Selangor, dia perkenalkan, dan dia dapat melakukan semua perkara ini dengan orang kata begitu prudent, begitu berhati-hati dengan kewangan. Tetapi mungkin yang timbul masalah itu ialah apabila dia ada garis yang nipis antara hati-hati dan kedekut. Jadi itulah, kena belah mana tu, yang tu kena careful lah. Jadi sebab itu di bawah Yang Amat Berhormat Azmin ini, saya yakin dia lebih mahu pembangunan berterusan, tetapi pada masa yang sama kita tidak juga akan terus berbelanja secara
apa tu, sambil lewa, sambil tidak berhemah. Kita akan memastikan perbelanjaan kita berhemah dan mematuhi garis panduan yang ada, sebab Selangor ini sangat penting. Kita sudah ada reserve yang 3 bilion yang besar, dan juga kita tidak mahu amalan. Selama ini kita ada bajet berimbang, tetapi tiap-tiap tahun sebenarnya kita juga memperkenalkan belanjawan tambahan. YB Budiman tahulah, dia banyak kritik. Jadi kita nak hentikan, nak kurangkan amalan tersebut. Kalau betul kita nak belanja bajet defisit, biar kita buat daripada awal, bukan kita sorok perkara tersebut. Jadi tapi saya tak boleh cakap banyak lah, sebab belanjawan belum keluar lagi, embargo lagi. Kita biar YB Budiman sikit masa dia buat kerja. Kalau tak banyak masa sangat susah MB nak jawab nanti, Jadi saya rasa kita boleh rest assured lah, yang itu pendekatan kerajaan negeri yang ada pada hari ini. Sikit lagi lah YB, boleh? Sikit lagi. Alang-alang dah masa lebih ni. Kita kena akui institusi-institusi pendidikan di bawah kerajaan negeri, seperti yang saya sebut tadi, Inspan Quiz Unisel sebenarnya, kita kena akui memang ada kelemahan dan masalah. Jadi sebagai Exco pendidikan yang baru, yang berhormat, adakah maknanya sudah turun padang untuk kenal pasti semua masalah dan untuk ambil tindakan sewajarnya, ataupun macam mana? Adakah perkara ni pada pandangan yang berhormat macam mana? Silakan. Okey, antara perkara pertama yang saya buat, dan saya akan tumpukan pada Unisel lah. Pertama, sebab kita berada di Unisel, dan saya rasa yang banyak masalah pun mungkinlah Unisel, secara jujur dan telus. Jadi saya sendiri dalam mungkin 1 atau 2 minggu pertama saya menjadi Exco, pertemuan saya yang pertama ialah dengan pihak pengurusan, termasuk Naib Chancellor Unisel. Sebelah petang itu saya bertemu dengan MPP Unisel, sebahagian daripada MPP. Kemudian seminggu kemudian saya bertemu dengan Kesatuan Kaki Tangan AM Kekal. Saya juga bertemu dengan Persatuan Akademik Unisel. Jadi saya cuba dapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang ada di Unisel dan apa yang boleh dimainkan oleh kerajaan negeri untuk membaikinya. Sebab ini tentulah landmark kita. Kalau buruk nama Unisel, buruklah nama kerajaan negeri Selangor. Kalau harum nama Unisel, harumlah nama kerajaan negeri Selangor. Dan saya tahu ada banyak masalah, saya, dan kemudian 2 malam lepas saya ada di kampus Shah Alam untuk dialog, dan saya masuk sendiri ke bilik-bilik kelas tu, dan yalah, ada setengah tu kita tengok tu agak menyedihkan lah. Dan kita akan tengok macam mana ada perkara-perkara yang priority, dan ada perkara-perkara yang kecil yang mungkin kita boleh ambil tindakan serta-merta, dan perkara yang lebih besar memerlukan lebih banyak perhatian daripada kerajaan negeri. Yang sebelum ini telah dibuat ialah perbelanjaan sebanyak 60 juta ringgit untuk asrama dan bangunan di sini di kampus Bestari Jaya, dan juga 2 juta ringgit untuk sistem IT, dan saya difahamkan oleh pihak pengurusan ada beberapa pembaikian lain seperti internet dan sebagainya yang juga dalam proses akhir untuk selesai, Jadi kita harap perkara itu akan dapat diselesaikan dengan cepat, supaya Unisel ini betul-betul dapat memainkan peranan dia lah. Sebab Unisel ni dia hybrid, dia bukan IPTS tulen, dia IPTS dari segi strukturnya, tetapi dimiliki oleh kerajaan negeri. Dari segi lesen dia memang IPTS, dia bukan IPTA. Jadi kalau IPTA tu memang solid dia punya backing, tetapi IPTA dia jurisdiction dia akan jatuh pada kerajaan pusat. Jadi kalau kerajaan negeri nak ada say, dia kena kekal sebagai IPTS, tetapi dari segi dokongan dana dan sebagainya itu memerlukan dokongan yang kuat lah. Itu kita masih lagi memerlukan banyak usaha.